Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Cik Hai. Diba. Hai Cik Farahin. Saya panggil awak Diba ke nak panggil awak Nora? Bagi saya Diba. Okey, saya panggil awak Diba. Okey, Cik Diba. Sihat? Alhamdulillah sihat. Hari ni balik ke berapa PKP ni? Office sana? Kalau ikutkan work from home, habis je kerja dekat office, kita boleh terus balik lah. Oh, kalau SME Corp punya jam waktu PKP ni daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Okey, kalau waktu PKP ni, kita akan ada dekat office macam biasa. Cumanya kita akan hadkan kehadiran daripada pelawat lah. Oh, okey. So kalau pelawat nak jumpa tu kena buat Appointment. Kalau Betul. tak buat appointment, tak layan ke? Masih lagi layan. Sama je, kita akan layan juga. Tak ada masalah. Oh, okey. So hari ni Cik Diba, apa yang kita boleh share? Berkenaan dengan SME Corp semestinya. Program-program di bawah SME Corp lah. Betul. Okay. Program-program sebelum kita masuk deeply dekat program-program SME Corp kan, boleh ikut Cik Diba terangkan sikit SME Corp ni apa, function dia, bawah kementerian apa ke, apa beza SME Corp dengan SME Bank? Mungkin? Okay, first of all, first yang orang selalu salah sangka dengan kita adalah diorang ingat kita ni sama macam SME Bank. Itu yang selalu kita dapat lah. Okay, kita bahasa mudahnya kita lebih bagi kepada bantuan dan khidmat nasihat, and then kita more to pemberian geran lah kepada usahawan kepada usahawan. Kalau macam SME Bank, saya rasa dia lebih kepada pinjaman. Okay. And then SME, okay. Jadinya SME Corp tak ada pinjaman lah. Buat masa sekarang ni kita belum ada pinjaman lagi lah. Maknanya memang kita fully grant je buat masa sekarang. Okay. So SME Corp ni dah lama ke? Dan mungkin macam apa program-program yang Cik Iban nak share hari ni? Okay, kita SME Corp ni ditubuhkan tahun 1996. Sebelum ni nama SME Corp ni adalah SMIDEC lah. Kalau pernah dengar SMIDEC, Pembadanan Pembangunan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana. Sebelum ni kita bawah MITI, tapi since 2000, saya tak ingat bila, tapi kita dah tukar, kita duduk dekat bawah MEDEC lah. Oh, kerajaan baru ni dah tukar bawah MEDEC lah ya? Betul. Dan kita ada a few program lah. Basically kita punya program ni ada yang untuk Bumi Putra, ada yang untuk non-bumi. So dua-dua ada faedah-faedah dia sendiri. Kita ada beberapa program jugalah. So hari ni kita akan lebih mendalam, kita akan tengok lebih mendalam apa bantuan dan geran yang ditawarkan oleh SME Corp lah. Okay, jom kita masuk tanpa membuang masa. Kita boleh masuk dulu. Apa yang usahawan kena tahu firstly berkenaan kalau nak kenal dengan SME Corp ni? Alright, sebentar saya share dengan Cik Farahin kita punya slide lah. Okey, seperti yang semua tahu, SME Corp ni kita di bawah agensi MEDEC. So bawah MEDEC ni, kita bawah Kementerian MEDEC. So bawah MEDEC ni kita ada SME Corp sendiri, SME Bank, kita ada Tekun, kita ada PNS, InScan, UDA, SKM, Institut Koperasi Malaysia dengan Bank Rakyat. Okay, ini adalah agensi ataupun orang kata adik-beradik dengan SME Corp lah. Okay, Cik Farahim boleh nampak slide saya? Boleh, saya boleh nampak. Okay, boleh nampak lagi tak slide? Nampak. Ini Cik Diba tengah buka yang kecil kan? Betul. Betul. Kita nampak apa yang Cik Diba. Okay, ini kita punya definisi lah untuk usahawan-usahawan yang kat luar sana tu, terutamanya mikro dan kecil lah. Benda ni sebenarnya wajib tahu. Sebabnya definisi PKS ni dipakai saya rasa oleh semua agensi. Okay. Definisi PKS ni dia ada dua.
Satu dari segi pembuatan dan satu lagi dari segi perkhidmatan dan sektor lain. So kalau nak orang kata tahu syarikat tu duduk dekat bawah yang mana, kena tahu dulu dia kategori pembuatan atau perkhidmatan. So baik pembuatan ni orang kata macam mana yang orang kata ada dia membuat sesuatu, macam dia buat kuih, apa-apa yang ada kaitan dengan pembuatan dia akan jatuh dekat bahagian pembuatannya. Kalau perkhidmatan ni meluas juga. Dia ada dari segi cleaning service for example, ataupun perkhidmatan spa, mana-mana yang melibatkan perkhidmatan tu dia akan jatuh dekat sektor perkhidmatan lah. So dari definisi ni dia ada 3 bahagian, mikro, kecil dan sederhana. Untuk mikro, kalau boleh nampak tu, mikro ni dia punya jualan tahunan dia 300,000 ke bawah atau pekerja kurang daripada 5 orang. Yang ni terpakai dekat dua-dua lah. Maknanya untuk mikro pembuatan dan mikro perkhidmatan, dua-dua terpakai yang sama. So kena tahu, katalah syarikat jualan tahunan dia untuk 2020 300,000, pekerja dia 4 orang. Dia masih lagi kategori mikro. Ataupun katalah dia punya jualan tahunan dia 350,000, tapi pekerja dia 3 orang. Dia masih lagi jatuh bawah mikro. Dia kena kedua-duanya melepasi pekerjaan. Betul. Dan juga okey. So kalau dah lebih daripada 300,000, and then pekerja pun dah lebih 5 orang, so kita akan tarik dia bawah kategori kecil lah. So kalau bawah kategori kecil ni, kalau boleh nampak tu dia punya jualan tahunan untuk pembuatan 300,000 sehingga 15 juta ataupun pekerja dari 5 orang hingga 75 orang dan ke bawah. Itu untuk kategori pembuatan dan kecil pembuatan. Okey. Jadi kalau sekarang ni kan orang lebih banyak dia online kan, online business kan. Betul. Jadinya kalau dia online business, dia bukan produk sendiri, dia masuk bawah perkhidmatan. Betul. Okey. Dia akan jatuh bawah perkhidmatan. Walaupun macam dia masuk bawah platform yang mana-mana macam Lazada ke Shopee ke, dia masuk bawah perkhidmatan. Kalau dia tidak mengeluarkan produk sendirilah, dia jadi ejen ke, dia masuk bawah perkhidmatan. Betul. Dia masih lagi bawah perkhidmatan. Okey. Kalau dia pembuatan tu, kita senang nak nampak dari segi, kalau dia buatlah daripada benda tu raw sampai dia habis. Tu kita nampak dia dari segi pembuatan. Itu dia kategori pembuatan. Kalau saya dapat cakap daripada raw sampai habis, which is kalau komponen-komponen tu, which is pembuatan juga. Komponen macam mana tu? Contoh macam dia mengeluarkan, macam dekat Johor pun ada syarikat yang keluarkan komponen untuk mesin ataupun komponen untuk kereta. So dia masuk bawah pembuatan. Dia kalau dia buat, maknanya dia buat benda tu, contohlah daripada senang nak nampak macam katalah kita nak buat sebatang pen tu. Mesti dia ada mesin dia yang boleh gather semua pen, dia punya spare part semua tu sampai habis. Ada one yang ada penggunaan machinery, yang ada penggunaan semua tu lah, details tu daripada awal sampai habis, itu kita kategorikan dia sebagai pembuatan lah. Kalau dia buat ing sampai habis, pembuatan lah. Betul. Okey. Untuk sederhana pula, kalau boleh nampak dekat dalam slide tu, sales dia 50 juta dan ke bawah lah, ataupun pekerja dia 200 orang dan ke bawah. Ini untuk sektor pembuatan. Kalau perkhidmatan, dia lain sikit lah. Dia punya capping dia tu rendah sikit. So kalau nampak mikro sama, kecil daripada 300,000 hingga 3 juta, ataupun pekerja dia daripada 5 orang hingga 30 orang, itu untuk kategori kecil. Dan untuk kategori sederhana pula, daripada 3 juta hingga 20 juta. Ataupun pekerja dia kurang daripada 75 orang. Itu untuk perkhidmatan. Okey. Cik Liba, boleh ke sesebuah syarikat tersebut daripada sederhana dia macam setahun ni dia naik sederhana, lepas tu tahun lepas sebab macam COVID ni impact dia turun kepada kecil. Benda tu possible ke? Possible. Benda tu boleh jadi. Dan kalau dari katalah dia ada buat pengurangan kerja ataupun dia punya sales dia kurang, ada possibilities untuk dia turun juga. Dia akan berubah mengikut jualan tahunan dan juga pekerja mereka lah. Betul. Okey, and then kita pergi kepada slide seterusnya lah. Okey, saya rasa saya tak pasti kalau ada orang yang pernah dengar ke, tapi kalau usahawan yang pernah
join program dengan kita, dia orang akan tahulah skor ni apa dia. So basically skor ni adalah tools untuk kita menilai usahawan. Maknanya ini satu ini program yang pertama. Betul, ni program kita yang pertama lah. Okay. Okay. Skor ni macam saya cakap tadi, dia adalah tools untuk kita check ataupun untuk kita tahu kekuatan and kelemahan syarikat. So basically daripada skor ni kita boleh tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan kita ada 7 parameter ni. So daripada 7 parameter ni kita boleh tahulah kelemahan syarikat tu dari segi yang mana. Mana ada kata syarikat tu bila dapat keputusan tu dia akan keluar yang macam kat spider web tengah ni. So ni analisis bawah dia ni mungkin dari segi financial capability dia kurang, so kita boleh bantulah. Maknanya next time kalau macam dia nak apply bantuan dengan kita, dia memerlukan latihan dalam pengurusan kewangan ataupun dia kena perbaiki dia punya kualiti pengurusan kewangan dia. So basically daripada skor tu kita boleh check lah. Sebab skor ni untuk makluman semua, skor ni adalah sistem generate. Kita tak boleh nak bagi orang kata pegawai tak boleh nak bagi keputusan tu based on orang kata dia punya firasat sendiri. Tak. Dia memang sistem generate. Kadang-kadang ada orang yang salah sangka dia ingat kita yang bagi. Tak, benda ni sistem generate. Kita akan bagi markah tu pun markah-markah tu macam mana kita boleh bagi tu based on daripada borang yang syarikat tu isi sendiri, and then based on daripada interview lah. Sebab sekarang ni tengah COVID macam ni kan, so kita tak buat masa sekarang ni kita tak ada buat lawatan lagi lah, kita akan buat melalui interview dan dokumen sokongan yang dihantar. Kalau tidak sebelum ni memang ada lawatan, ada visit lah. Betul, kita akan buat lawatan verifikasi lah. Maknanya kita tengok dari segi yang ni tadi, 7 parameter ni tadi. Apa pentingnya nak tahu skor ni? Sebab kalau saya macam tak ada dapat apa-apa, tak payahlah buat skor. Mungkin orang kata penting sangat ke skor ni? Okey, penting sebenarnya skor ni. Sebab skor ni lah tadi yang kita boleh tahu kekuatan dan kelemahan syarikat tu sendiri. So maknanya dari segi 7 parameter tu mungkin ada certain company yang sebenarnya dia tak perasan pun dia dari segi pengurusan ataupun kemampuan teknikal dia tu mungkin dia tak sedar pun yang dia ada masalah dari segi kemampuan teknikal. So bila dia hantar dokumen dekat kita check, kita tengok, kita dah bagi advice semua, nanti bila dah dapat keputusan tu baru boleh nampak. Maknanya dia apa yang kurangnya dia tu. Dekat mana kekurangan syarikat tu sendiri. Ada lagi satu yang pentingnya skor ni, mana-mana usahawan yang memerlukan ataupun yang nak mohon bantuan dengan kita, skor ni salah satu orang kata program yang wajib kena buat sebelum apply bantuan bawah SMK. So ni first benda yang kena buat, wajib buat, baru nak enter yang mana-mana punya. Betul. Maknanya kalau dah ada keputusan skor ni, company boleh apply dengan kita program geran bawah kita lah. And then kalau untuk makluman semua jugalah, kita ada 20 rakan strategik untuk program skor ni. Kita ada PUMB, kita ada CIDB, SME Bank, MPC. Mereka semua menggunakan kita punya skor ni lah, skor result ni. Macam SME Bank, dia ada rating dia juga. Nak masuk kotak saya untuk pinjaman dia ada juga, dia akan tengok juga dia punya company punya rating. And then CIDB pun guna kita punya rating juga. Jadinya sometimes adalah rakan strategik ni yang bertanya berkenaan dengan syarikat-syarikat yang mungkin ada apply dengan mereka kepada SME Corp. Betul. Dia kalau macam katalah ada company yang biasanya kontraktor kalau dia dah apply skor ni, dia akan apply dengan CIDB. So bila kita apply dengan CIDB, tak perlu apply dengan kita lagi lah. Sebab CIDB pun rakan strategik kita, so diorang boleh access dan diorang boleh buat juga. So tak ada masalah. Okey. Tapi tak adalah macam kalau nak apply program-program di bawah rakan strategik ni kena ada skor tu, tak adalah macam tu. So far yang saya tahu memang tak adalah. Cuma kalau you nak apply macam SME Bank, dia memerlukan kita punya rating score juga. CIDB pun sama.
Mara saya tak pasti macam mana. Tapi kalau macam SME Corp, you nak apply program bawah SME Corp, kena ada skor. Okey. Okay, faham dekat situ. Okey, ini adalah kita punya contoh lah, ataupun dokumen, ni adalah contoh dokumen yang nak kena hantar, and then ni dokumen yang perlu dilampirkan. Borang tu kena ambil dekat mana, Cik Diba? Okey, borang ni melalui online boleh, nak call minta dengan kita pun tak ada masalah. Boleh je dua-dua. Kalau nak online, pergi dekat website SME Corp ke? Dekat belah Betul. mana? Pergi dekat website SME Corp, cari bawah program. And then kita ada cari yang bawah ni lah, skor. Okay, boleh download dekat situ directly lah. Dia tak ada download, dia kena isi online juga. Oh, okay. So, dokumen yang perlu dilampirkan untuk company apply skor ni, dia based on sektor juga. Maknanya kalau company micro, macam ada certain company micro, dia tak ada audited account, dia ada management account. So kita terima juga. Okay, ni dokumen dilampirkan ni, borang skor yang lengkap diisi, and then profil syarikat, carta organisasi, SSM, penyata kewangan beraudit, lesen PBT, and then KWSP. Ni yang wajib lah, ni yang memang perlu ada actually. Ni yang memang perlu ada. Biasanya company yang Sdn Bhd, company yang kecil sederhana, biasanya dia akan bagi yang lengkap lah. Kalau tak lengkap dokumen, tak boleh nak proceed lah. Kita akan minta dia untuk lengkapkan juga. Sebab kalau tak lengkap, takut ada efek dengan dia punya pada web tadi tu. Ya, betul. Dia akan ada kesan dekat yang sini. Okay. So kalau macam katalah dia ada pensijilan halal ataupun dia ada ISO semua tu, tapi dia tak bagi kat kita. So dia akan kacau dekat sini, innovation. Dia akan kacau innovation dengan quality system. Dia akan kacau kat dua tempat ni lah. Okay. Ni untuk sekolah. Okay, ni program kita yang kedua. Okay, program ni actually agak famous juga dekat kalangan usahawan, saya rasa. Okay, program ni kita panggil program peningkatan enterprise Bumi Putra. Okay, program Bumi Putra ni kita bagi bantuan lah, meliputi khidmat nasihat, bantuan teknikal, and then pembiayaan untuk productivity PKS, especially Bumi Putra. Okay, and then kita bagi bantuan dari segi padanan grant. Maknanya untuk maksimum company boleh apply 500,000. Maksimum grant 500,000. Dia punya capping tu 50-50. Sebagai contoh, syarikat yang bersaiz sederhana, dia apply dengan kita contoh 500,000. Okay, so grant yang kita akan bagi dekat dia 50-50, so maknanya 250,000 lah. 250,000 itu untuk sederhana. Tapi yang ni 500,000 ni maknanya dia boleh pergi full swing sampai 500,000. So dia kalau kata dia nak apply 500,000 tu, dia kena bagi dekat kita, maknanya dia punya projek dia tu cost dalam 1 juta. So baru dia dapat yang 500,000 tu. Okay. Okay, itu untuk sederhana. Kalau untuk kecil, kita bagi 60-40. Maknanya maksimum dia boleh apply masih lagi 500,000. Tapi dia punya grant yang kita bantu 60% lah. So syarikat cuma keluarkan 40% sahaja. And then untuk micro pula pun sama, kita bagi sampai 500,000. Tapi dia punya capping dia dah lain lah, dia 90-10. Maknanya grant yang kita bantu 90%, dia cuma perlu keluarkan 10% sahaja. Semua ni macam tadi pecahannya 50%, 60% dengan 90% ni, adakah usahawan tu kena dulukan duit dia orang dulu? Okay, program grant, program BIP ni, dia punya grant yang kita bagi ni, katalah dia punya cost project tadi 1,000 contoh 1,000. Syarikat kena dahulukan RM100 tu dulu kepada pembekal, baru kita akan bantu yang lagi 900 tu. Maknanya dia kena settlekan dia punya bahagian dulu.
Oh, okay. Dia settlekan dia punya bahagian, dia punya portion, baru kita akan release yang geran tu lah. Dia hantar company, hantar tuntutan dekat kita, and kita akan release payment tu lah dekat pembekal. So dia punya pecahan tu sesuai untuk apa? Bukan yang pasti tak akan dapat cash lah ya. Sebab pasti pembekal kan. So tengok apa bidang apa yang dia dapat. Betul. Kita punya geran ni actually banyak lah. Dia boleh apply. Maknanya dari segi pensijilan ataupun pembungkusan, dari segi inovasi, pembangunan produk, pembasuhan semua tu. Untuk pembelian mesin dan peralatan. Cumanya kita tak cover dari segi pembelian bahan mentah. Pembelian bahan mentah kita tak ada bawah skop kita lah. Cik Liba, ada yang tanya ni. Kalau dia daripada Hani Saad, katanya SPA ni tak boleh ke dibantu? SPA dia masuk bawah perkhidmatan. Maksudnya boleh mohon untuk program Boleh. tapi dia kena buat SPA dulu yang tadi, betul? Betul. Okey. Saya harap menjawab soalan Puan Hani Saad lah. SPA sebelum ni kita pernah bagi bantuan dekat Rebung SPA kalau tak silap saya. Dekat Lakin. Dia dekat Lakin. Kita ada bagi bantuan dekat dia lah dari segi pembelian mesin peralatan, dari segi promotional item, dia minta flyers dengan kita boleh bagi. Depending on apa yang syarikat tu mohon lah. Macam saya cakap tadi, untuk pembelian bahan mentah tak ada bawah skop kita. Maknanya kata nak beli apa, yalah, kalau SPA ni kan dia ada dia punya herba-herba dia tu, yang tu kita tak termasuk bawah kita lah. Okay. Kalau pengubahsuaian tu kan Cik Liba, dia kena kedai sendiri ke boleh ke? Ada sesetengah agensi dia tak bagi bantuan pengubahsuaian kepada premis sewaan. Adakah ini boleh? Boleh, tak ada masalah. Sewaan. Cuma yang kita punya concern, kita takut bila dia sewa, dia dah katalah dia buat pengubahsuaian untuk mendapatkan persijilan halal, tiba-tiba owner nak minta balik bangunan tu. Betul. Rugi sebenarnya. So kalau boleh kena ada orang kata hitam putih perjanjian dengan owner tu berapa lama sewa dekat situ. So that tak adalah nanti tiba-tiba bila dah ubah suai ikut spek halal, tiba-tiba owner minta balik. Itu kita punya concern sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk pengubahsuaian tak ada masalah. Kita boleh bantu juga. Tapi pengubahsuaian untuk mendapatkan persijilan sahaja dibenarkan. Oh, baru nak tanya. Kalau ubahsuaian lain tu tak boleh lah. Pengubahsuaian yang lain tu setakat hari ni kita memang tak ada lagi lah. Untuk pengubahsuaian untuk mendapatkan pensijilan boleh. Okey. Ada soalan daripada Puan Liza bin Abdul Saleh. Dia tanya, maksudnya usahawan kena bayar 10%, mungkin dia mikro lah, 10%, dan baki 90% tu bagi usahawan kecil. Betul. Okey. Soalan dia macam ni, saya rasa dia salah faham. Okey, untuk Puan Liza. Puan Liza, kalau berkenaan dengan 10% dan 90% ini di bawah mikro, bukan di bawah level kecil. Jadinya, tadi yang macam Puan Liba dah explain, usahawan kena settlekan yang 10% pembayaran dan 90% tu kena hantar dekat SME Cup untuk tuntutan. Proses tuntutan, betul. Okay. So, saya ada soalan daripada Izian Harun ni, dia tanya, kalau dekat bawah skor dengan M-Core, ada dinyatakan pendaftaran di bawah badan profesional. Badan profesional tu macam mana? Okey, badan profesional ni klinik gigi. Mana-mana macam klinik gigi, mana-mana yang ada sijil-sijil profesional, macam kontraktor pun dia ada sijil profesional dia orang. Yang tu kita kategorikan sebagai badan profesional. Engineering. Sebab dia orang perkhidmatan juga, tapi dia orang badan profesional lah. So, untuk yang ni nak apa daftar dia macam mana? Untuk BIP ni? Sekejap saya cuba kita dah share. Lompat ke nak habiskan ini dulu? Tak boleh je. Okey, untuk yang ni saya bagi share screen lah, dekat mana boleh apply. Sekejap. Sebab ramai yang akan bertanya nanti. Okey. Untuk
Grant BIP ni, okey, boleh nampak ke skrin saya? Nampak? Okey, untuk BIP ni, boleh nampak tak ni? smecorp.gov.my, cari dekat bawah program ni. Kalau perasan ada usahawan Bumi Putra, saya tak boleh nak scroll ke bawah ni. Okey, ni. Program peningkatan enterprise Bumi Putra. Bila dah klik dekat situ, dia akan keluar yang ni lah. Ni program peningkatan enterprise Bumi Putra. So, ni dia punya syarat-syarat dia. First kali kena dapatkan sijil lah, sijil perakuan status PKS. Yang ni pun boleh dapat juga dekat kita punya website. Tapi kalau dah buka sini, nanti klik je dekat sini, nanti dia akan linkkan terus. Okey, ni kriteria kelayakan BIP. Maknanya 60% equity tu milikan Bumi Putra. Premis mesti berniaga kat tempat yang sah. And then tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat pembekal, beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan pernah menjalani penilaian skor MCOR. Ini akan jadi benda yang wajib lah. Yang ni dengan yang ni. Kalau tak ada salah satu ni, kita akan minta syarikat untuk buat dulu, baru kita bawa masuk ke dalam meeting. Tadi Cik Dipa tentang pasal skor. MCOR ni apa pula? Dia sama macam skor ke? Sama je, dia sama macam skor. Cuma MCOR ni untuk micro. Okay. Skor ni untuk kecil sederhana, MCOR ni untuk micro. So, borang skor dengan MCOR borang yang sama ke borang yang lain? Borang yang berbeza. Macam MCOR ni borang dia lagi, macam tadi skor yang saya cerita, dia punya parameter dia ada 7. Sorry, untuk skor ada 7 kan? Kalau untuk MCOR ni, kita tengok kepada 5 je parameter dia. Parameter dia kita tak tengok kepada 7. Sebab MCOR ni dia micro kan, dia kecil, dia tak semua dia ada. So kita akan tengok kepada 5 parameter je lah. Okey. Okey. Cik Bah, kalau dekat sini kan ada yang tanya daripada Kak Zabeda. Hai Kak Zabeda, sihat? Dia tanya, kalau dia nak ubah suai untuk persijilan, apakah cara yang untuk saya dibantu kedai dan siap? Okay. Kalau dia ada kedai, tapi kedai dia tu macam, dia baru masuk kedai tu. Kedai tu macam totally kosong lah. So dia nak ubah suai untuk persijilan dulu sebelum dia nak bawa masuk yang lain-lain. Yang tu boleh ke? Dan macam mana cara dia? Boleh, tak ada masalah, sama je. Sebab ubah suai ni, kalau dia buat ubah suai tu untuk mendapatkan persijilan, boleh, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, ubah suai untuk dia mendapatkan persijilan, boleh. Tapi nak kena tanya juga, Puan Zabedah buat bisnes apa tu? Kalau Puan Zabedah nak ubah suai, orang kata bagi sedap mata memandang, yang tu tak ada bawah skop kita lah. Dia untuk persijilan, contoh macam persijilan halal ataupun untuk ISO, apa-apa yang untuk semua tu boleh lah. Betul, apa-apa yang untuk mendapatkan persijilan boleh. Okay. Itu untuk BIP. And then sebagai tahulah, untuk program BIP ni kita akan bawa masuk dalam meeting. So kita ada 2 meeting lah. Satu yang kita panggil mesyuarat teknikal, mesyuarat jawatankuasa teknikal dengan mesyuarat jawatankuasa kelulusan. So dari mesyuarat teknikal tu kita akan ada agensi-agensi yang akan tolong untuk tengoklah, maknanya company ni permohonan yang dihantar tu memang betul-betul menepati apa yang kita punya bantuan yang kita bagi ni, sama ada memang betul boleh bantu dia punya keupayaan dia untuk meningkat ke macam mana. Kita akan tengok dari situ. Maknanya ada ahli komiti yang akan tolong juga membantu. So maknanya kalau kata dalam meeting teknikal tu dah tak lepas, nanti akan ada agensi lain yang akan tawarkan bantuan untuk diorang jugalah. Maknanya dalam meeting teknikal tu nanti sebagai contoh kita ada panggil Mara and Tekun. So katalah ada bantuan yang kita tak boleh nak bantu, nanti agensi lain tu akan sama juga. Dia akan tolong mana yang dia boleh bantu. Okey, dia tak habis sampai situ lah kalau tak. So adalah yang ada yang akan ambil. Maknanya kata dalam meeting teknikal, kita punya meeting teknikal tu dia tak melepas ada certain part tu, nanti ada agensi lain yang masuk tu dia akan bantu juga. Cik Diba, kalau yang pecahan tu memang maksudnya macam dia kalau tadi tulisnya dekat situ 90%, saya ambil yang micro lah 90% kan. Memang 90% ke ataupun sewaktu mesyuarat tu mungkin akan ada deduct tiba-tiba 60% je you guys cover ke tidak? Okey. Kita tak ada deduct
Macam tu. Sebab kita tengok kepada dia punya Keperluan. SME status tu tadi. Maknanya kata dalam SME status tu memang dia micro. Dalam skor dia, rating dia pun dia memang micro. So dia memang akan dapat yang capping micro lah. Memang automatically layak untuk 90% claim. Betul. Okay. Kalau dia kecil 60%, dia memang kena 60%. Okey, Cik Dibah, ada soalan daripada Encik Mama Ali ni. Saya rasa dia services lah. Jadi kalau dia agensi hartanah ataupun takaful ataupun pelancongan ke, boleh ke dia apply? Saya nak tahu juga apa yang dia nak apply tu. Kalau let's say kalau untuk yang kalau, macam ni sesuai untuk, dia memang tak akan sesuai untuk pengubahsuaian lah sebab tak ada persediaan. Betul. Kalau agensi-agensi yang ejen-ejen hartanah macam ni, syarat dia sama macam tadi, kena 6 bulan operasi tu semua. Kita nak tahu juga apa yang diperlukan. Biasanya dia akan memerlukan dari segi promosi, pengiklanan dan promosi. Yang tu kita boleh bantu. Pengiklanan dan promosi yang boleh bantu, contoh macam Facebook, TV, radio, nak iklan dekat dalam Best FM ke ataupun nak letak iklan dekat billboard, kita boleh bantu. And then katalah nak buat flyers ataupun nak buat banting, banner pun kita boleh bantu. Itu untuk servis lah. So biasanya servis ni dia tengok pada nature business service tu juga. Dia buat apa? Saya harap dapat menjawab soalan Cik Ali. Daripada Cik Dibah. Okay. Saya rasa ada lagi ke untuk BIP? Saya kalau tengok kasih tak ada. Mungkin dah boleh masuk dulu. Nanti kalau ada kita patah balik ke? Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab BIP ni actually program yang program panas jugalah dekat setiap negeri sebenarnya. Sebab sebab BIP kan bagi grant. Saya rasa memang semua akan memerlukan grant lagi dengan time-time orang kata pandemik macam ni. Sebab dia punya tarikh tutup apply ni ada ke? Ke memang you guys buka every year, macam mana? Kita akan buka every year, tak ada masalah. So kalau apply, macam kalau kita usahawan ni apply hari ni, proses tu selalunya masa berapa lama? Okay, kita biasanya setahun kita punya meeting technical kita akan buat 2 ke 3 kali. Setahun 2 ke 3 kali. Betul. So katalah biasanya kita akan target suku tahun yang pertama lah, suku tahun pertama, and then nanti next macam hari tu suku tahun pertama kita dah buat bulan 6 ni bulan berapa? Bulan 4, sorry. Kita dah buat bulan 4 hari tu. Kalau masih bulan 5. Next kita akan buat insya-Allah bulan 8 atau bulan 9. Depending on company yang hantar lah. Maknanya kalau dah banyak yang hantar, kita akan buatlah satu meeting. Tadi Cik Dibah, yang skor tadi, dia punya proses nak dapatkan skor tu lama ke? Actually tak lama pun. Once company dah settle dokumen, dah hantar dokumen semua, dokumen dah lengkap, kita boleh proceed. Sekejap je, biasanya tak lama, tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan. So skor ni first company akan hantar dokumen dekat kita. So pegawai akan semak lah sama ada dokumen tu lengkap ke tidak. Kalau tak lengkap, sepatutnya dalam masa 14 hari bekerja, syarikat kena hantar dokumen tu lah, sebab pegawai akan email dekat syarikat. So syarikat kena hantar syarikat kena hantarlah dokumen-dokumen tak lengkap tu. Kalau dia hantar lagi awal lah. Cuma macam sebelum ni kita buat lawatan verifikasi. Tapi sebab sekarang kita cuba untuk dengan pandemik kita cuba minimizekan. Kita akan buat secara video conference macam ni lah. Okay. So lepas habis video conference tu, pegawai pun dah key in semua dalam sistem. Kita akan submit dekat kita punya bosses, and then dia akan, bila dia dah approve nanti surat akan keluar lah. Jadinya saya tengok dekat bahagian diagnosis ni, ada pendaftaran SME status, bermaksud diorang kena daftar skor dan juga SME status ke, ataupun enough just skor saja? Diorang kena register untuk SME status tu juga. Both tu lah kena ada? Betul. Pengakuan status PKS dengan skor. Cumanya skor ni hantar manual dekat kita lah. Kalau boleh manual dekat kita, so senang sikit.
Sebab kalau hantar ke ibu pejabat nanti, kalau online dia akan hantar ke ibu pejabat, ibu pejabat hantar kat kita. So better hantar ke kita lah. Okay, untuk pelakuan ala-ala Cik Farahin dah tanya kan, untuk pelakuan status PKS ni, okay, ini dia punya ni lah. Boleh nampak tak skrin saya? Belum. Sekejap. Okay, ini status PKS. Mana yang nak tanya tu, ini yang ni lah. Ni salah satu syarat untuk apply bagi semua program kita juga sebenarnya. Cuma yang ni macam skor tadi, skor tu boleh hantar manual dokumen dekat pejabat Johor. Kalau untuk status PKS ni dia kena hantar melalui online. Kalau SME status ni dia punya proses lama ke? Kalau sepatutnya tak lama lah. Maknanya bila dia sama macam skor juga, cuma dia lagi simple. And then dokumen yang you nak kena hantar kewangan, penyata kewangan audit dengan KWSP. Lebih sikit lah dokumen dia untuk ni. Betul, berbanding dengan skor. Skor tu dia macam ada a few dokumen yang kita akan minta lah. Okay, untuk SME status ni, nanti dia bukan dekat bawah program dia dekat inisiatif, and then cari pendaftaran status PKS, and then pendaftaran dekat sini. So just klik dekat situ, dia akan keluar dekat sini lah. Okay, bila dah keluar dekat sini, nampak tak bagaimana untuk mendaftar? Klik je dekat sini. So nanti dia akan buka dekat sini. So you just register je. Ya. Kalau yang tak pernah masuk, you just masuk email, daftar akaun baru, and then masuklah. Ini senang sikit lah kat dalam ni. Okay, kita berbalik semula kepada slide tadi. Okay, ini untuk skor. Skor tadi dah Dah. Bip dah. Okay. Nak masuk program yang ada next program ke? Di bawah SME Corp. Okay, ni untuk usahawan belia. Belia umur berapa? Sampai 30. Betul, 18 hingga 30. Sempat lagi Cik Farahin kalau nak masuk. Kita sempat lagi dibahas tahun ni. Kita ada program yang kita panggil program Tunas Usahawan Belia Bumiputra. Program ni khas untuk golongan belia Bumiputra yang berumur 18 hingga 30 tahun. Okay, yang mempunyai minat mendalam terhadap bidang keusahawanan. Terutamanya belia lah. Okay, and then dia ada 3 fasa actually. Fasa pertama, kalau sebelum COVID ni, kita ada ketahanan, kita ada camp lah. Kita akan duduk dekat camp ketahanan fizikal. Camp PLKN lah habis cerita. Camp PLKN ni biasa orang faham je. Okay, so fasa pertama tu kita akan duduk dekat dalam camp. Ni yang sebelum COVID lah. Tapi buat masa sekarang ni, sebab dengan pandemik ni semua, kita tak buat lah. Kita buat kelas secara online sahaja. Okay. Ada 3 fasa. Ini fasa kedua tu basically untuk pengetahuan lah. Maknanya you guys ada kelas macam mana nak daftar SSM, dia akan ajar macam mana nak buat account, and then macam mana nak buat BNC. Nanti akan ajar kita ada business counselor lah. Kita ada business counselor yang akan ajar. Ini untuk golongan belia tadi tu lah. And then geran yang syarikat-syarikat ataupun belia-belia ni boleh dapat maksimum 15,000. Dia daripada 10,000 hingga 15,000. Itu maksimum geran dia lah. Ini tak perlu macam BIP tadi, syarikat kena keluarkan modal sendiri dulu kan. 10% contoh macam micro 10% and then 90% kita. Kalau untuk tube ni tak ada. Tube ni kita akan bagi 10,000 to 15,000. Tak perlu keluarkan dana sendiri lagi. Untuk tube ni dia macam tadi Cik Liba terangkan tu macam dia belum ada bisnes pun. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dia macam baru nak start up, bolehlah masuk. Boleh. Okay. Ni memang tube ni memang untuk startup lah, belia untuk startup. Mana yang nak start bisnes, maknanya bila you ada idea nak buat bisnes tapi you tak ada duit, masuk tube ni. Cuma setakat ni saya tak pasti bila dia buka permohonan baru ni,
biasanya lepas raya. So nak kena check kita punya website lah. Kalau nak cari, sekejap. Boleh buka dekat website kita ni. Sekejap, tak nampak slide. Okay, boleh buka dekat ni lah. tube.smecorp.gov.my. So dalam ni kita akan mention lah bila Tube ni akan buka permohonan dia. Setakat ni tak ada lagi. Belum lagi. Ini sebabkan dia kan startup kan. Which is 10K hingga 15K tu akan dapat dalam bentuk cash. Betul. Oh, okay. So kalau ada usahawan-usahawan ataupun student-student yang baru grad, yang baru grad, yang ada idea untuk buat bisnes, boleh apply untuk Tube. Ataupun ada usahawan-usahawan yang nak anak dia mewarisi bisnes ataupun nak anak dia berbisnes juga pun boleh, tak ada masalah. Tapi make sure umur 18 hingga 30 tahun. Oh, maksudnya macam dia dah ada syarikat tapi anak dia nak hantar anak dia dekat Tube untuk apply this grant boleh? Okay, kita kena tengok juga. Kalau atas nama syarikat tu, nama syarikat, yelah nama syarikat mak. Tapi dalam syarikat mak tu ada nama anak dia juga. So yang tu dia ada pertimbangan-pertimbangan dia lah. Maknanya sebab macam sebelum ni kita punya syarat tu, kalau ada SSM dia tak boleh lebih daripada 12 bulan. Oh, memang betul-betul nak cater untuk beginner lah yang baru-baru. Betul. Okay. Cik Diba nak tanya, ada daripada Persatuan Tadika Johor ni dia kata, kalau untuk perkhidmatan kan, sebab tadi kan kita dah cater 1, 2, 3, which is Core, BIP dan juga Tube. Untuk Tadika bahagian pendidikan ni, apa yang diorang boleh apply? Apa yang mungkin SME Corp boleh bantu? Sebelum tu, sekejap. Saya rasa saya tak share slide kan? Belum. Saya buka slide balik semula. Okay, untuk Tadika ni, dia sama juga macam entiti bisnes yang lain. Maknanya apa yang dia perlukan? Maknanya kata kalau macam Tadika tu, mungkin memerlukan orang kata dia nak boost dia punya bisnes, dia nak semua orang tahu yang ada Tadika ni dekat contoh kat Pasir Gudang. So dia nak masuk untuk periklanan, promosi. Boleh? Tak ada masalah. So tu yang tanya, apa yang perlukan? Betul. Kita akan tengok juga. Maknanya kalau katalah Tadika tu tadi, dia nak apply untuk macam periklanan, memang kita bagilah, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba dia kata dia nak beli mesin jahit. So kita akan tanya juga, mesin jahit tu untuk apa? Ada keperluan dengan Tadika tu ke? So kalau macam tak ada, maknanya kita tengok orang kata dari segi logik lah. Maknanya bila dia apply bantuan dengan SME Corp tu, apa yang dia minta tu kita nak tengok logik tak dengan apa yang dia buat, dengan bisnes yang dia jalankan. Kotlah kalau kedai kalau kilang buat kuih, tiba-tiba minta CNC machine. Kan macam dah lari bidang. So kita akan tengok dari segi itu juga. Kalau Tadika ni biasanya macam yang saya pernah buat dulu, kita ada Tadika ataupun Taska untuk autism. So dia minta komputer satu set, kita bagilah sebab itu untuk pembelajaran. And then dia ada minta set permainan untuk kanak-kanak autism lah. Pun kita boleh bagi sebab dia memang ada kaitan dengan dia punya bisnes yang dia jalankan. So depending on bisnes yang syarikat tu jalankan lah. Okey. Saya harap menjawab jawapan Cik Diba ni kepada Persatuan Tadika Johor. Okey. Saya boleh proceed ke? Tadi dekat Tube kan tadi kita berhenti. Ada lagi. Okey, ini saya buka dekat website teruslah. Sekejap ni. Kita ada program sebab kalau buka kat website ni dia senang sikit, semua orang nampak. Okey, ni Tube. Okey, ini adalah Business Accelerator Program. Okey, Business Accelerator Program ni dia
macam tadi BIP khas untuk Bumi Putra sahaja. Untuk BAP ni, BAP 3.0 ni, kita open. Kita open kepada semua. Maknanya Bumi boleh apply dan Bumi pun boleh apply. Baru saya nak tanya tadi, ada ke yang bukan untuk Bumi Putra? Sebaik Cik Liba cakap. Ada, kita memang ada bantuan. Okey, kepada khas-khas untuk usahawan yang orang kata nak apply untuk BAP ni, tunggu bulan Jun ni dah tak lama. Bulan Jun ni dia akan buka. Biasanya kita akan buka sebulan. Sebulan saja kita akan buka. And then dia punya skop pembiayaan dia, okey, saya rasa boleh nampak kot. Okey. 50%? Betul. Dia tak ada macam BIP tadi. BIP okey. 50, 60 dengan 90 kan. Macam untuk yang BAP ni kita tak ada. Kita memang satu je 50%. Ini adalah skop yang kita cover lah. Main dari segi pembelian mesin peralatan. 50% tu daripada jumlah yang ni, geran yang layak? Betul. 400,000. Macam BIP tadi 500,000. Untuk BAP maksimum 400,000. Okay, so untuk BAP ni dia ada capping dia jugalah. Dia actually BIP pun dia ada capping dia juga. Cuma BIP ni bila dia punya capping tu kita tak boleh nak share dekat dalam ni lah. Sebab dia terlampau banyak. And then so macam untuk BAP ni kita boleh lah nampak apa yang capping, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Macam untuk pengiklanan promosi maksimum kita bagi 200,000 per application. Ni pembungkusan produk ni, packaging. Ni untuk packaging, katalah nak buat packaging karipap, boleh guna kat sini. Boleh ke Cik Liba kalau dia dah apply, contoh first apply dia apply bulan Jun, tadi kan ada 2 kali kan, Jun dan juga September. Betul. Bulan Jun dia apply, dia dapat 100,000, let's say dia dapat 100,000. Bulan September mungkin dia apply lagi sekali, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kita ada tempoh projek jugalah. So katalah daripada bulan 6 sampai bulan 9 tu dia boleh settlekan dia punya projek. Yang first project. Katalah dia dah boleh settle projek dia yang tu, dia boleh 9 apply balik semua, boleh, tak ada masalah. So dia apply maksimum kepada 200k sahajalah untuk satu company, untuk setahun? Depends juga apa yang dia nak apply. Kalau macam capping ni boleh lah. Ni capping macam 400,000 ni untuk mesin, untuk apa, basically untuk mesin lah yang dekat sini untuk 400,000. And then untuk e-dagang maksimum 50,000. Maknanya sekali apply tu katalah untuk mesin tu dia nak apply dalam 200,000 je. So dia ada balance lagi 200,000 pun boleh juga apply benda yang sama. Okay. So grant dia dalam bentuk apa tu? Dia sama macam BIP juga. Dia tetap ada dalam bentuk cash, dia kepada mesin. Betul. Saya ulang, saya rasa saya ingat. Mesin, pemasaran, R&D, persijilan. Betul. Baik. Kalau macam untuk geran bawah BAP ni, dia tak semua yang kita cover lah. Maknanya macam untuk BIP, kita ada sewaan. Kita boleh bantu sewaan. Tapi sewaan tu untuk premis yang bawah government. Faham tak? Oh, ada? Ada. Tak pun tadi. Awak sembunyikan. Ada lagi yang awak sembunyikan. Yang tu kalau nak tahu detail boleh datanglah dekat kita. So banyak sebenarnya. Cumanya untuk BAP ni tak adalah. BAP untuk sewaan tak ada. Cuma yang untuk sewaan tadi tu, sewaan yang untuk BIP tu, itu khas untuk belia je lah. Saya bagi tahu awal dulu. Belia baik semula 18 sampai 30 tahun. Betul. You ni saja je tak nak kasih orang-orang yang atas 30 tahun. Kenapa? Sebelum ni ada kita punya kita ada sewaan untuk company tapi yang barulah, maknanya 12 bulan dan ke bawah. Maknanya sewaan dia baru sewa kat premis tu. So kita akan cover dia, kita akan tengok dekat sistem dia jugalah. Maknanya kalau dia memang betul-betul baru, dia memang startup, kita akan cover dia untuk 12 bulan. Untuk startup saja. Dia bukanlah macam, yelah sekarang kan orang pandemik ni macam susah nak bayar sewa. Bukanlah, dia just for the startup lah. Dia memang untuk startup je. Okay. Ada soalan ke? Ada. Daripada Encik Muhammad Ali, katanya ada tak package khas untuk pemegang kad OKU
OKU macam autism yang semua tu kan. Mhm. Yang mana diorang ni ramai yang bawah 18 tahun. Mereka bersekolah khas tapi tak ambil SPM. So untuk grant di bawah SME Corp, ada tak yang khas untuk OKU dan bawah 18 tahun? Setakat ni kita tak ada lagi Encik Ali Encik Ali kita tak ada lagi grant khas untuk apa ni, untuk OKU lah. Cumanya macam program TIUP tadi kalau tak silap saya, sebelum ni kita memang ada khas untuk OKU dan ASNAF. Cuma untuk kali ni, untuk yang latest ni macam last year, setakat yang saya tahu belum ada lagi. Tapi memang kita adalah TIUP untuk ASNAF dan OKU ni. Itu pun ada dekat website TIUP juga ke? Kalau yang tu? Dia sama juga, dia dalam ni juga, dalam TIUP punya ni. Cuma yang untuk ASNAF dengan OKU tu last yang saya tahu tahun 2019 ada. Untuk 2020 kita dah start secara PKP. So setakat ni macam tak ada lagi lah. Tapi untuk katalah macam Cik Ali nak apply grant bawah program BIP, kita nak tahu jugalah nak buat bisnes apa tu. Kalau macam dah ada bisnes dan 6 bulan operasi, SSM semua dah ada, kita boleh je bantu, tak ada masalah. Kita memang akan bantu juga. As long as ada yang hantar permohonan, kita akan cuba bawa masuk. Dia tak adalah special grant tu. Dia sama je. Okay. Ada lagi ke yang Cik Diba nak terangkan berkenaan dengan BAP 3.0? Okay. BAP dengan BIP ni secara ringkas ni, kalau nak senang, BAP dengan BIP ni lebih kurang je. Cumanya BIP ni khas untuk Bumiputra, BAP ni open. So BAP ni macam sebelum ni, saya rasa tahun lepas, saya tak ingat tahun lepas dia buka ke tak. Kalau macam dia buka bulan 6 ni, siapa yang nak apply lah laju-laju. Sebab kadang-kadang bila dia kata dia buka bulan 6 tu, takut dah ramai sangat yang apply, takut bulan 9 tu tak buka. So apply lah bulan 6 tu, apply laju. So make sure waktu tu SME status dah ada, and then score pun dah hantar dokumen dekat kita lah, so that nanti senang. Diorang masih ada lagi masa dalam sebulan kan, bulan Mei. Betul. Untuk buat skor dan juga SME status. Betul. Keutamaan ni buat SME status dululah, sebab skor ni kita boleh lah, kalau pejabat negeri buat, kita boleh lah buat handle dekat sini. Cuma SME status ni sebab satu Malaysia yang apply, so takut nak tunggu turn tu lama. Daripada Mimaju Trading, dia kata ada tak grant untuk bengkel kenderaan? Macam tadi kita cakap, kita ada grant yang memang kalau bengkel kenderaan dia adalah di bawah perkhidmatan, betul? Betul. So dia ada boleh apply untuk BIP dan juga BAP. Dua-dua boleh apply, mana yang berkaitan, cuma tengok jenis apa ataupun apa yang diperlukan. Cuma yang macam tadilah, betul Cik Farahin tu cakap, kita ada dua, kita ada BIP dan kita ada BAP. Kalau syarikat adalah 100% milikkan Bumiputra, kita akan suggest you apply untuk BIP, program BIP. Boleh nampak kan saya punya? Nampak. Okay, untuk company yang Bumiputra, dia boleh apply untuk BIP. Tapi kalau company yang non Bumiputra, you guys boleh apply Business Accelerator Program. Kalau dia macam ada persen-persen share saham tu macam mana? Boleh kalau untuk BIP apa ni? 60% equity syarikat mestilah Bumiputra. 40% non Bumi. Boleh, tak ada masalah. Ni untuk BIP saja. Tapi untuk BAP dia tak ada masalah. Dia boleh apply. Kalau dia kan dalam persen dia tu kan 100%, contoh macam 60% tu Bumiputra, dan the balance 40% tu contoh ada Singaporean which is bukan Malaysian, is it boleh? Okay, yang tu kita akan tengok juga dia Singaporean tu, dia lahir kat Singaporean ke atau macam mana? Dia kalau yang senangnya memang Malaysian lah yang senangnya. Betul. Sebab kita nak bagi, yelah, usahawan Bumi sendiri kan. So untuk BIP tak ada masalah nak apply.
Okay. Cik Farahin ada soalan lagi ke? Sebab saya tengah nak fahamkan soalan dia daripada Maju Trading ni tadi lah, yang bengkel kereta tu kan, dibahkan. Dia kata saya dah buat untuk PKS tapi sampai sekarang tak lulus. Macam mana saya nak buat je, pasal sebelum ni saya ada mohon grant tapi tak lepas. Maju Trading. Okay, SME status ni dengan ibu pejabat, sebab kita pun tak boleh nak akses sebenarnya SME status tu. So nak kena minta Maju Trading tengok balik dalam email sama ada, sebab kadang-kadang SME status ni dia masuk email tu dekat junk email ataupun spam. So tengok dekat dalam tu sama ada dah ni ke tidak, sebab kita memang tengah orang kata ramai yang tengah apply untuk SME status ni sebenarnya. Sebab untuk dapat tax relief dia tak adalah tak lepas pun. Takut ada dokumen yang tak lengkap. Maknanya takut ibu pejabat dah email, takut terlepas pandang ke apa. So nak kena check dekat situ lah. And then nak kena check juga apply grant tu dengan siapa? Dengan SME Corp ke? Dengan siapa? JP ke? Nak kena check juga yang tu. Sebab setakat ni saya macam tak pernah dengar lagi lah atas nama Maju Trading tu. So nak kena check. Okay. Okay, and then sekejap. Ni kita punya, okay. Kita ada a few lagi program lah sebenarnya, tapi saya rasa masa pun macam tak mengizinkan. Okay, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat kita punya website lah. Okay, dalam website kita ada lagi banyak sebenarnya program untuk usahawan. Ini kita punya pusat senti usahawanan lah. Okay, SME Hub. SME Hub ni basically macam bantuan khidmat nasihat kepada usahawan. So kalau ada apa-apa yang berkenaan dengan SME Corp ke, nak tanya soalan yalah, nak apply macam mana, SME status semua tu macam mana, okay, boleh call dekat kita punya ni lah. Ataupun boleh call dekat office SME Corp Johor 07-221-4815. Actually kita tak ramai pun, kita ada 6 orang je. So pusing-pusing dekat situ juga. Kalau macam nak tanya soalan ke apa, semua orang insyaAllah boleh membantu. Okay, and then pusat senti usahawanan ni, yang ni dekat ibu pejabat lah. Basically dia bagi khidmat nasihat perniagaan. And then kalau macam apa bantuan yang kita tak boleh provide, kita akan hubungkan syarikat dengan agensi lain. So that syarikat tak adalah hanging macam tu je, tak tahu bantuan nak pergi dekat mana. So SME Hub ni saya rasa macam lebih kurang macam PUJB juga. PUJB pun macam ada bagi orang kata khidmat nasihat, betul tak Cik Farahin? Betul. So lebih kurang lah SME Hub dengan PUJB lebih kurang. And then kita orang pun ada pocket talk juga kita orang bagi. Cuma ya buat masa sekarang ni kita dengan kerjasama PUJB je dahulu. Untuk kita handle, kita setakat ni belum lagi. Pocket talk mostly ibu pejabat lah. So kalau macam nak tengok apa-apa berkenaan dengan program SME Corp, bantuan bawa SME Corp, boleh check dekat SME Corp ibu pejabat lah. SME Corp Malaysia punya Facebook. Boleh cari dekat situ. Dan kita ada Facebook. Boleh ke saya tanya satu soalan saya majukan satu soalan daripada Cik Abdul Halim ni, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, yang tadi kan ada yang BAP tu kan? 3.0 tu. Hanya untuk syarikat sedia ada atau permohonan ini terbuka juga kepada belia yang baru nak memohon? Okey, kalau belia yang nak memohon, nak mohon BAP ke? BAP 3.0 yang apa yang dia mention dekat sini, BAP 3.0 lah. Katanya mungkin adakah memang syarikat tu dah syarikat dia dah beroperasi berapa lama untuk Cik Ibu terangkan? 6 bulan. Dia minimum 6 bulan. Dia kalau baru nak ceburkan tu tak boleh lah. Dia baru-baru tu nak kena tanya juga, sebab kadang-kadang ni usahawan baru-baru pun sebulan pun baru juga. So kita nak tahu juga, kadang-kadang baru diorang setahun pun boleh jadi baru juga. So baru tu berapa lama, tapi kita punya syarat adalah 6 bulan. So macam ni kan, untuk BAP ni dia punya dia punya ni, dia syarat dia kena ada skor. Skor ni macam saya cakap tadi, skor kena ada minimum 6 bulan. SSM, pendaftaran SSM, dia punya account dia minimum 6 bulan.
So bila dah skor kena 6 bulan, automatically untuk BAP pun sama juga, 6 bulan juga. Okay. Dia sama je, 6 bulan juga. Dia memang kita punya minimum 6 bulan. Unless kalau dia betul-betul baru, kita akan suggest dia untuk pergi dekat program tube tadilah. Tube ni macam BAP tu dia buka 2 kali, BIP pun 2 ke 3 kali. Macam tube ni dia sekali je. Cuma tube ni saya pun tak pasti bila dia nak buka untuk tahun ni. Betul. Biasanya kebiasaannya selepas raya. So mana-mana usahawan yang nak masuk program tube dah boleh orang kata apa, buka kita punya website lah, tengok bila dia buka. Nak tahu dia bila dia start open tu yang ada kat website sahajalah. Betul. Pergi je dekat website SME Corp tu. Okay. Nanti dekat atas-atasnya. Nanti dia akan bagi inilah iklan dekat sini. Tube dah buka. Okay? Okay. Saya harap jawapan Cik Liba menjawab soalan Cik Abdul Halim untuk yang tu, which is kena ada M-Core ataupun score which is 6 bulan. Betul. Dan dia punya, kalau yang baru betul-betul beginner adalah di bawah program tube. Betul. Okay. Okay. Sekejap ni. Okay, untuk makluman semua juga, kita ada, kita panggil sokongan infra lah, unit business counselor. So, business counselor ni, mesti kita menyediakan khidmat nasihat. Maknanya khidmat nasihat perniagaan lah, syarikat ni, apa yang dia nak kena buat. So, jangan risau kalau macam tak tahu orang kata apa nak kena buat, macam mana nak dapatkan bantuan ataupun macam mana nak apply tu, nak apply ni, jangan risau. Kita boleh bantu. InsyaAllah kita boleh bantu. So, kita ada almost 116 kaki tangan SME Corp. Daripada ibu pejabat dan pejabat negeri termasuk Johor. Kita memang ada kita punya business counselor kita lah. Saya pun salah seorang business counselor tu. And then kalau apa-apa yang orang kata melibatkan bantuan khidmat nasihat, kita boleh bantu insyaAllah. Okay, and then ni pocket talk lah. Pocket talk kita. Tapi yang ni kalau macam nak tahu pocket talk yang kita buat ni semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat kita punya website. Ataupun kita punya dekat Facebook lah. Dekat Facebook tu actually kita dah buat banyak dah. Kita punya webinar and then kita punya pocket talk tu sebenarnya dah banyak dah. Cuma nak kena scroll bawah-bawah lah, tengok dekat bahagian Facebook lah. Biasanya kita akan share dekat Facebook dengan Instagram. Check je dekat dalam ni. Okay. Itu saja daripada saya. Okay, kalau ada nak orang kata tanya soalan ataupun nak set appointment ataupun macam mana nak apply skor tadi tu, boleh je email dekat kita orang. Sekejap, saya share dekat dalam slide Cik Liba, SME Corp office dekat mana? Kita dekat Menara Tabung Haji, bagi yang tak tahu, yang tak pernah datang lagi, kita kat Tabung Haji tingkat 11. Office kita kecil je dekat belakang ni. So kalau nampak tu, itulah office kita. Jangan risau, datang je. Memang dekat Johor ni satu sajalah, dekat JB sajalah. Betul, kita tak ada office lain. Situ saja. Ada ejen-ejen yang kena bayar? Ejen pun tak ada. Ya, untuk makluman semua kita tak ada ejen nak apply skor, nak apply untuk geran, kita tak ada ejen. Okay, sekejap. Saya nak share. Okay, kita punya nombor telefon kalau nak berhubung dengan kita 07-221-4815. Ada share ke? Saya nak share sebenarnya tapi sebab email ni saya tak pasti, dia tak nampak pula. Sekejap. Okay.
Okey. Untuk yang nampak tak? Okey. Mana-mana yang nak hantar ataupun nak request untuk form ataupun nak apply geran dengan SME Corp, email dekat sini johor@smecorp.gov.my. Okay. And then kalau katalah nak apply score, nanti masukkan dekat dalam tu, dalam email tu bagi tahulah pekerja berapa orang, and then awak punya jualan tahunan berapa, buat bisnes apa. So that bila kita reply tu, kita akan terus bagi borang. Okay, borang dia lain-lain mengikut level. Betul. Kita akan tengok sama ada company tu micro, kecil atau sederhana. So once you email, company email semua, bagi details lah dekat kita terus. So detailsnya macam biasalah, pekerja berapa orang, jualan. Janganlah bagi details nombor IC semua tu. Nanti kita tak boleh nak semak pun nanti. Okay. Apa-apa kalau nak telefon 221-4815. Okay, ini talian SME Corp Malaysia Johor Johor. So apa-apa call yang dekat sini. Saya tak ada masalah. Daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu? Okay, since tengah PKP ni kita melimitkan waktu kerja sebenarnya. So kalau nak cepat, just email je dekat kita sebab takut katalah call pukul 5 kan, tak ada orang angkat. So nanti kesian juga menunggu call tak angkat, call tak angkat. Basically kalau senang nak cepat, just email je dekat kita. Kita akan reply secepat yang mungkin. Tak ada masalah. Okay. Itu saja. Itu je. Dah tak adalah. Itu saja daripada saya. Untuk usahawan-usahawan ataupun untuk pendengar-pendengar, untuk pendengar-pendengar yang dengar hari ini, saya nak cakap terima kasih sudi dengar. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan tak faham, just email dekat saya. InsyaAllah kita akan baca, kita akan reply. Itu je kot daripada saya. Oh, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelma hari Khamis ni Hari Khamis. InsyaAllah hari Khamis. Balik kampung ke? Soalan tu agak sensitif ya, Cik Farahin. Saya nak tahu datang negeri ke tak, sahaja pancing. So kita tak boleh nak rentas daerah, so saya akan beraya di Johor Bahru lah. Sama Hari Raya. Selamat Hari Raya juga Cik Farahin. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Cik Diba kerana dia berkongsi input-input ataupun program yang di bawah SME Corp, yang orang kata program-program panas lah. Dan para usahawan saya harap dapat input ataupun manfaat daripada yang sharing kita ni. So kalau nak apply, you can try apply untuk SME, untuk SCORE dulu ataupun MCORE dan juga PKS, dan baru boleh apply untuk BIP ataupun BAP. So bagi usahawan yang baru nak menceburkan diri ataupun siswazah yang baru keluar ni ada nak rasa nak berniaga, bolehlah apply untuk Tube. Yes, saya dah lepas ringkasan dia cukup padat. Okey, terima kasih Cik Jebah. Kita jumpa lagi. Okey, sama-sama. Selamat berbuka, sama Hari Raya. Selamat juga untuk semua. Bye. Okey, bye.